Pengurusan organisasi mempunyai kaitan rapat dengan budaya kerja sesuatu masyarakat. Kegigihan orang Jepun untuk bangkit daripada derita peperangan selepas pengoboman Hiroshima dan Nagasaki menjadi model kepada negara sedang membangun lain untuk mencontohi model pembangunan Jepun. Salah satunya ialah budaya kerja orang Jepun. Oleh itu, melalui dasar pandang ke timur yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1982, Malaysia telah menjadikan Jepun dan Korea sebagai contoh untuk pembangunan terutama dari segi kemahiran teknologi dan budaya kerja. Amalan 5S merupakan satu pendekatan bersistematik amalan penjagaan kebersihan tempat kerja dengan menyusun, membersih, membangunkan dan mengekalkan persekitaran kerja yang produktif. Pelaksanaan amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja serta dapat mengurangkan risiko kemalangan di tempat kerja. Konsep asas amalan 5S adalah sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Dalam kajian ini, pengkaji telah menetapkan dua objektif kajian yang perlu dicapai iaitu yang pertama adalah mengenal pasti amalan budaya kerja Jepun 5S di sektor swasta di Malaysia. Yang kedua adalah mengkaji kesan pengamalan budaya kerja Jepun 5S dalam sektor swasta di Malaysia. Seterusnya bagi bab 2 yang menerangkan tentang objektif kajian yang pertama iaitu bagi mengenal pasti amalan budaya kerja Jepun 5S di sektor swasta di Malaysia. Pertama sekali, Jepun merupakan sebuah negara yang amat dipandang tinggi oleh segelintir negara lain. Selain itu, budaya kerja mereka juga turut dipuji dan menjadi ikutan oleh beberapa buah negara, antaranya adalah Malaysia. Impak daripada pelaksanaan dasar pandang ke timur yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1981 iaitu Dr. Mahathir Mohamad, yang mana menurut beliau pada ketika itu monopoli Britain pada itu perlu dipecahkan, dan hasilnya beliau telah mengejutkan negara dengan satu perubahan dasar luar negara yang bermula dilaksanakan pada tahun 1982. Pengertian utama dasar ini dilakukan adalah untuk melakukan analisis, penyelidikan, pemilihan nilai-nilai dan etika kerja negara Jepun bagi diadaptasikan di Malaysia. Antara budaya kerja Jepun yang telah dipraktikkan di Malaysia adalah 5S yang diperkenalkan oleh Takashi Osada pada tahun 80-an. Ianya adalah bagi membentuk, mengekalkan kebersihan dan mengendali persekitaran kerja selain menjadi tunjang kepada memudahkan pekerjaan juga meningkatkan produktiviti seharian pekerja. 5S yang di pada bahasa Jepun iaitu Seiri bermaksud sisi, Sieton susun, Seiso sapu, Seketsu seragam dan Shitsuke sentiasa amal. Mengambil contoh daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mana telah membuat jangkaan hasil awal daripada pelaksanaan amalan 5S, selain daripada mengekalkan kebersihan dan keseragaman tempat kerja, kesan lain ialah seperti penjimatan kos, meningkatkan kecekapan penggunaan sumber, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraan, meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja dan meningkatkan motivasi pekerja. Maka dengan pelaksanaan amalan 5S ini sememangnya menggambarkan bahawa budaya kerja orang Jepun itu amat konsisten dengan mementingkan kualiti dan keseragaman dalam pengurusan. Selain itu, amalan 5S ini juga menjimatkan ruang agar lebih teratur dan tersusun. Malahan ianya membantu pengurusan untuk mengurangkan rungutan pelanggan. Di samping memaksimumkan sumber tenaga manusia secara efisien, memperkukuhkan lagi sistem pengurusan kualiti berdasarkan standard ISO dan sebagainya. Hubungan dengan itu, dasar pandang ke timur LEP 2.0 yang mana telah menjadi jalan kepada mewujudkan peluang pelaburan juga menjadi jalan kepada perkongsian ilmu dan kepakaran yang dimiliki oleh Jepun akan menjadi pemula kepada penerimaan Malaysia bagi menghadapi revolusi industri keempat kelak. Amalan 5S juga turut digunakan dalam sektor perhotelan. Hal ini dicadangkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia.
Menurut Darul Adizul Ishaq 2015, amalan 5S ini boleh menjamin penyusunan bahan dan maklumat penting berkaitan perhotelan dapat disimpan dengan lebih selamat dan efisien. Selain itu, dalam sektor awam pula, adanya dasar pandang ke timur ini dapat membantu kerajaan bagi mengubah sikap dan tabiat kerja pekerja kaki tangan awam menjadi lebih berdisiplin terhadap tanggungjawab dan tugas masing-masing. Manakala Nur Azlina 2018 pula memperkenalkan kad perakam waktu iaitu datang dan pulang di setiap agensi dan pejabat dapat membantu pihak yang berkuasa mengesan akan sikap pegawai atau pekerja yang sering ponteng dan menipu terhadap jam kerja mereka. Dengan mengamalkan amalan 5S ini mendatangkan banyak faedah kepada organisasi. Sebagai contoh, produktiviti meningkat, kerap melakukan kerja berkumpulan, pekerja menjadi lebih berdisiplin, sahsia dan rupa diri lebih berakhlak, tinggi dan kemas, serta sikap pekerja juga akan lebih bertanggungjawab dan jujur. Selain mengamalkan amalan 5S, budaya kerja Jepun lain juga turut diamalkan di Malaysia. Antaranya adalah menjalankan hubungan perusahaan yang baik antara satu sama lain. Hubungan perusahaan yang baik ini bermaksud mengelakkan ketegangan dan mogok. Oleh itu, pihak pengurusan perlu menghargai pandangan para pekerja dan para pekerja pula memahami masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan. Di samping menjalankan hubungan perusahaan yang baik, Jepun juga turut mengamalkan budaya kerja yang mengenali rakan sekerja mereka. Sikap yang amat dikagumi ini sememangnya dapat memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini turut berlaku dalam Malaysia, iaitu sikap toleransi dan amalan bermaafan perlu dijadikan sebagai budaya kerja. Situasi sebegini akan merapatkan lagi hubungan pekerja dan majikan serta mewujudkan suasana yang harmoni dalam kecemerlangan kerjaya. Budaya kerja Jepun yang seterusnya adalah tidak melakukan kerja secara individualistik. Bagi orang Jepun, bekerja dalam kumpulan adalah kekuatan terbesar mereka yang dikenali sebagai ringi. Di Malaysia pula berlaku di sektor perkilangan iaitu organisasi Sony di mana pekerja-pekerja di organisasi itu bekerja secara berkumpulan dan saling bantu-membantu dalam sesuatu projek. Walaupun melakukan kerja secara berkumpulan, namun setiap ahli kumpulan akan mewakili bidang kepakaran masing-masing dan di situ setiap idea akan dilontarkan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Jepun dalam organisasi di Malaysia dapat memberikan kesan positif kepada organisasi, kerajaan dan juga negara. Amalan ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat, tidak kira sama ada bekerja ataupun tidak. Hal ini kerana apabila setiap organisasi mengamalkan amalan 5S dalam organisasi mereka, sudah tentu masyarakat terdedah dengan pengurusan yang teratur dan sistematik. Amalan ini juga dapat membantu membangunkan negara dan turut memberikan keuntungan kepada organisasi. Jelaslah, amalan budaya kerja Jepun ini sangat mempengaruhi dan mendisiplinkan pekerja, meningkatkan produktiviti serta membangunkan negara. Objektif seterusnya adalah kesan pengamalan budaya kerja Jepun 5S dalam sektor swasta di Malaysia. Kesan yang jelas akan kemunculan budaya kerja Jepun di Malaysia dapat dilihat melalui kebersihan yang diterapkan oleh organisasi. Para pekerja melihat budaya kerja 5S sebagai satu budaya kerja yang amat bagus di mana ia membantu para pekerja untuk melakukan pembersihan secara konsisten dan teratur melalui penyingkiran barang atau alatan yang tidak diperlukan dan ia akan menampakkan ruangan pejabat mereka lebih luas dan selesa. Dan yang kedua, pengamalan budaya kerja Jepun adalah membantu pekerja menjadi lebih berdisiplin agar boleh membentuk satu budaya kerja yang berterusan dalam organisasi. Apabila setiap organisasi mempunyai pemimpin yang sentiasa menyokong dan memberikan semangat kepada pekerja untuk terus mengamalkan budaya kerja Jepun secara berterusan, maka budaya kerja Jepun ini boleh diterapkan secara berterusan dan menjadi satu amalan harian bagi para pekerja. Kesan ketiga adalah melahirkan seorang pemimpin yang berwibawa.
Kewibawaan dalam struktur organisasi menjadi asas penting dan merupakan alat yang membolehkan pemimpin menggunakan kebijaksanaannya untuk mewujudkan suasana yang dapat meningkatkan prestasi seseorang pekerja. Kesan keempat adalah meningkatkan prestasi dan produktiviti dalam kalangan pekerja. Menurut Lee Po Ping 2004, di Malaysia, kerajaan juga mendesak organisasi untuk mempraktikkan cara orang Jepun seperti kawalan kualiti dan just in time untuk meningkatkan produktiviti. Dapat disimpulkan di sini bahawa budaya kerja Jepun merupakan alat pengurusan kualiti yang berguna untuk meningkatkan prestasi di mana-mana organisasi tanpa mengira jenis produk ataupun perkhidmatan. Kesan kelima adalah menjadikan para pekerja saling bekerja sama antara satu dengan yang lain serta menolak sifat individualistik. Apabila pekerja diberikan projek dan mereka juga dikehendaki menyelesaikan projek ini secara berkumpulan, maka mereka bekerjasama berbahagi tugas bagi menyiapkan sesebuah projek yang diberikan. Kesan keenam adalah melahirkan pekerja-pekerja yang berinovasi tinggi. Jepun tidak seberapa kreatif dalam penciptaan sesuatu, namun mereka bijak mengubah penemuan orang lain dan memasarkannya dalam bentuk yang diminati oleh masyarakat sana. Dalam konteks pekerjaan, jika pekerja mempunyai sifat inovasi tinggi, ianya bukan sahaja memajukan sesebuah organisasi itu sendiri, malah ianya akan menyumbang kepada negara maupun diri mereka sendiri. Kesan yang terakhir kita dapat lihat adalah sikap menghormati orang lain. Saling menghormati merupakan satu budaya yang patut dicontohi, terutama sekali pekerjaan barisan hadapan. Budaya kualiti, nilai murni mesti menjadi landasan kepada pekerja awam dan swasta. Menurut Wahab dan Bahrum 2003, hal ini kerana di Malaysia, jika pegawai di barisan hadapan tidak berkeupayaan menunjukkan sikap dan moral yang baik dan menghormati orang lain, maka nama baik negara akan tercemar dan seluruh bangsa akan dianggap berkelakuan sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perhatian saya, yaitu pada satu kali untuk pekerjaan. Oke, semangat ini juga semangat. Pertama, yaitu PPT merupakan prasyarat pada kekayaan pribadi seseorang dan untuk membangunkan semangat. Dan kedua, pelaksanaan amalan akan menjadi seluruh dan tidak terhad kepada kesenangan dan organisasi saja. Manakala untuk bukti yang ketiga iaitu sumbangan jimat. Oke, kita pergi kepada bahagian integriti merupakan prasyarat kepada kejayaan pribadi seseorang dan untuk membangunkan kemungkinan kepimpinan. Oke, integriti perlu diamalkan dalam jiwa seorang pekerja kerana dapat mewujudkan kepercayaan dalam hubungan mereka dengan masyarakat yang akan dinilai oleh rakan-rakan, mentor, ketua dan penilaian. Tujuan kepercayaan ini diwujudkan dalam setiap pekerja agar pekerja tersebut terus dihormati dan diharapkan untuk melakukan apa yang betul dalam melakukan pekerjaan tersebut. Mereka juga mampu untuk mengimbangi rasa hormat dan tanggungjawab serta dapat mengungkapkan nilai-nilai mereka dengan orang lain. Untuk visi yang kedua iaitu pelaksanaan amaran etika kerja akan memberikan kesan yang positif secara menyeluruh dan tidak terhad pada kesenangan dan organisasi sahaja. Pelaksanaan amalan etika kerja ini dapat mempengaruhi pekerja secara langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi seperti pembekal, pelanggan, pelabur, pemegang saham kerajaan dan juga masyarakat awam. Kerajaan juga mampu mengkhidmatkan dana negara melalui sumbangan yang diberikan oleh badan korporat kepada 4 komponen utama. Yang pertama iaitu kepada alam sekitar, lokasi kerja, komuniti serta lokasi pasaran.
Oleh itu, pelaksanaan amalan etika kerja ini akan memberi kesan kepada pekerja dan juga organisasi itu sekiranya diamalkan dengan cara yang betul. Oke, untuk sumbangan yang ketiga, sumbangan etika kerja terhadap sumbangan 5S. Sumbangan 5S ini dapat mewujudkan satu pelaksanaan kerja yang berdasarkan pada satu sistem nilai yang dipegang oleh pegawai dan juga kaki tangan dalam sebuah organisasi. Dengan cara pelaksanaan kerja berdasarkan sistem nilai ini dapat kita lakukan kerja yang diamalkan setiap hari sehingga menjadi kebiasaan atau mungkin harian organisasi. Ini bermaksud di mana pelaksanaan kerja berdasarkan pada sistem nilai ini dapat menghasilkan satu yang baik kiranya diamalkan dengan kerap akan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik. Oke, melalui pelaksanaan kerja kerja 5S ini juga organisasi dapat dibentuk melalui budaya atau sekitaran sosial budaya yang mempengaruhi cara bekerja, berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam sumbangan 5S ini juga dapat memberi kesan yang positif dalam organisasi karena bentuknya image yang baik kepada organisasi terutamanya daripada aspek pencapaian prestasi yang baik kepada pekerja. Budaya organisasi 5S yang negatif pula akan meruntuhkan pencapaian prestasi kerja maupun organisasi, menyebabkan produktivitas kerja tidak dapat dihasilkan dan pendapatan organisasi berkurangan. Kesan yang positif kiranya diamalkan 5S ini akan memberikan impak yang lebih baik kepada organisasi dan pekerja, di mana akan lebih menghasilkan rintangan pekerja yang bermotivasi. Kesan positif dalam mengamalkan 5S ini juga dapat kita amalkan dalam budaya kerja, di mana ia akan menghasilkan satu pekerjaan yang cemerlang karena kekitangan pekerjaan itu merupakan individu yang bertanggung jawab dalam menyampaikan maklumat serta perkhidmatan dalam organisasi tersebut. Oke, kita pada bagian kesimpulan. Dan kesimpulannya, kepemimpinan organisasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengamalkan budaya organisasi yang berperanan menerangi pelaksanaan 5S di dalam organisasi. Di samping itu juga, setiap ikatan pekerja di antara pekerja dengan pekerja yang lain dengan pihak pengurusan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa agar ia boleh dilakukan dengan meningkatkan hubungan antara pekerja melalui program-program latihan. Dan itu juga setengah penyelidik ada menyatakan salah satu halangan utama ialah kesediaan pekerja untuk berubah, terutama organisasi yang mempunyai sistem kerja. Namun demikian, jika organisasi melaksanakan pengurusan pekerja yang baik, ia juga akan meningkatkan motivasi pekerja dan mendorong mereka untuk menjalankan aktiviti 5S dengan gayanya. Penyelidik juga bersetuju bahawa halangan utama untuk berubah merupakan satu isu yang perlu ditangani oleh organisasi dalam budaya organisasi yang cemerlang. Walau bagaimanapun, dengan mempunyai penekanan strategik dan memahami kriteria kejayaan sebuah organisasi, mereka mampu membentuk budaya organisasi dengan baik dan seterusnya mencapai kemenangan dalam organisasi ataupun dalam prestasi operasi. Kajian ini juga menumpukan kepada satu alat saja di mana ia boleh dikembangkan sebagai kajian pada masa hadapan dengan melihat pengaruh budaya organisasi terhadap hubungan antar klien yang lain dengan prestasi operasi. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian.